Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sihat ke? Salam Cikgu, sehat. Okey, Alhamdulillah semua Baik. sihat. Okey, hari ni kita akan masuk. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Najmi, sihat ya kamu. Okey, hari ni cikgu kita akan masuk bab baru iaitu bab 6. Kamu dah tengok ke? Dah buat revision ke? Dah ulang kaji ke? Cikgu suruhkan minggu lepas. Sikit Ulang kaji bab 6. sikit je. Okey. Bab 6 tu tajuk apa Ilhami? Sikit-sikit je cikgu. Acid base dan garam. Dan garam. Dan garam. Tak apalah, sikit-sikit pun Najmi. At least kamu tengok apa yang kita nak belajar pada hari ini. Okey. Kita akan belajar bab 6 iaitu asid, base dan garam. Tapi hari ini cikgu akan sentuh subtopik 6.1 sahaja. Sebab kita tidak cukup masa. Okey. Sebelum cikgu sambung, maksudnya sebelum cikgu teruskan pengajaran cikgu hari ini, cikgu nak kamu semua tonton dulu video yang cikgu sediakan. Cikgu pun dah send dekat grup WhatsApp, nanti kamu boleh tengok lagi Untuk ni kamu tengok dulu video ni. Melakukan silap mata Dengar di dalam ke? kelas sainsnya. Suara dia. Dia meletakkan Dengar, cikgu. dua bahan di dalam tabung uji berbeza. Pepejal di dalam tabung uji pertama dan cecair di dalam tabung uji yang kedua. Dia meminta seseorang untuk menjadi pembantunya dan Jeff menawarkan diri secara sukarela. Dia memberitahu Jeff untuk meletakkan kertas litmus merah ke dalam tabung uji yang mengandungi bahan pepejal dan kertas litmus biru ke dalam tabung uji yang mengandungi bahan cecair dan menutup masing-masing dengan penyumbat gabus. Michael menutup tabung uji tersebut dengan kain hitam dan mengalihkannya selepas beberapa saat. "Apa yang awak nampak?" tanya Michael. Jeff menjawab, "Tiada apa yang berubah." Kemudian, Michael mengambil dua tabung uji yang mengandungi cecair jernih dan meletakkan sejumlah kecil bahan pepejal ke dalam satu tabung uji dan sejumlah bahan cecair ke dalam tabung uji yang satu lagi. Dia menutup tabung uji dengan penyumbat gabus dan menggoncang dengan baik. "Sekarang Jeff," kata Michael, "bolehkah awak letakkan kertas litmus merah ke dalam tabung uji pertama? Kemudian, letakkan kertas litmus biru ke dalam tabung uji kedua." Selepas itu, Michael menutup tabung uji dengan penyumbat gabus dan menutupnya dengan kain hitam. Michael memberitahu Jeff, "Bolehkah awak mengalihkan kain hitam itu? Beritahu saya apa yang awak nampak." Jeff mengalihkan penutup dengan gembira dan dia berkata, "Oh, kertas litmus merah di dalam tabung uji pertama berubah menjadi biru dan kertas litmus biru di dalam tabung uji kedua berubah menjadi merah. Jadi, apakah sebenarnya di sebalik silap mata ini? Bahan pepejal adalah natrium hidroksida dan bahan cecair adalah asid etanoik glasial. Apabila kertas litmus merah diletakkan di dalam tabung uji yang mengandungi natrium hidroksida, ia tidak berubah warna. Tiada perubahan warna juga pada kertas litmus biru yang diletakkan di dalam asid. Bagaimanapun, apabila cecair jernih, iaitu air, ditambahkan kepada natrium hidroksida dan asid etanoik glasial, terdapat perubahan yang diperhatikan. Kertas litmus merah di dalam tabung uji pertama berubah menjadi biru dan kertas litmus biru di dalam tabung uji kedua berubah menjadi merah. Okey. Kamu faham ke tak video ni semua? Ada soalan tak? Cikgu. Ada Faham? cikgu. Saya Ada ada soalan? Saya ada. Cikgu, kenapa kertas litmus tak ada tindak balas kalau dalam pepejal?
Cikgu dengar tak? Ya. Okey. Soalan Ilham itu jom kita bincang sama-sama. Kenapa kalau kertas limus, kalau kita letak dalam pepejal, dia tidak berubah? Kalau kita letak dalam air, dia berubah kertas limus tu kan? Betul tak? Apa yang kamu tengok tadi? Betul cikgu. Betul Okey, cikgu, kita bincang betul. Okey. Apa pendapat kamu Najmi? Kenapa kertas limus tidak berubah kalau dalam kita letak dalam pepejal tapi dia berubah kalau kita letak dalam air? Kalau saya Pada tengok pandangan cikgu kamu, kenapa, maksudnya Najmi? kat sini, cikgu kalau pada pandangan saya, kalau kita tengok dekat kedua-dua tindak balas tersebut, kita dapati bahawa kertas limus hanya bertindak balas apabila ada air. Sebabnya pada mulanya dia letakkan kertas limus dalam pepejal, tapi pepejal tak ada perubahan, maksudnya tak ada perubahan. Tapi bila letak dalam air ada perubahan. So, maksudnya dia bertindak balas, kertas limus bertindak balas apabila adanya air. Betul tak cikgu? Betul Najmi. Itulah yang kita nak belajar hari ni sebenarnya. Oh ya Kita ke nak cikgu? belajar. Okey. Okey, terima kasih Najmi. Kiranya dah betul dah jawapan Najmi tu. Itulah sebab dia ilhami sebenarnya. Okey. Sebabnya sifat-sifat asid dan alkali ni akan ditunjukkan apabila alkali dan asid dilarutkan di dalam air. Kalau dia tidak dilarutkan dalam air, dia tak ada perubahan. Okey, itu yang sebenarnya kita nak belajar hari ni. Faham cikgu. Itu okey, 6.1 iaitu peranan air dalam menunjukkan keasidan dan kealkalian. Okey, sebelum kita masuk lebih lanjut lagi mengenai peranan air ni dalam menunjukkan keasidan dan kealkalian, kita kena faham dulu apakah yang dimaksudkan dengan asid, apakah yang dimaksudkan dengan alkali. Kamu pernah dengar ke sebelum ni asid dan alkali ni? Pernah Kamu dah pernah asid. belajar ke? Selalu Pernah dengar dengar asid. Okey. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan asid? Asid ni dia adalah bahan kimia yang mengayon dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Kamu kena ingat tau, yang cikgu bolkan ni ion hidrogen, menghasilkan ion hidrogen. Dia mengayon di dalam air. Kalau tiada air, dia tak boleh mengayon. Macam kertas limus tadi. Kalau kertas limus kita letak dalam pepejal, dia tiada perubahan. Kalau kita letak pepejal tu dalam air, kertas limus tu dia akan ada perubahan. Dan kalau asid, dia menghasilkan ion hidrogen. Kamu kena ingat tau, asid menghasilkan ion hidrogen. Okey. Ion hidrogen. Okey. Jenis-jenis asid. Ilhami tadi kamu cakap kamu pernah dengar asid ni. Apa jenis asid yang kamu pernah dengar? Lemon. Lemon. Asid sulfurik selalu guna dalam makmal. Okey. Najmi, kamu pernah tak? Kamu pernah tahu tak nama-nama asid sebelum ni? Kamu pernah belajar tak? Kamu pernah ni belajar ni masa Pernah berapa? dengar cikgu. asid apa? Tingkatan 2 pernah belajar cikgu. Pernah tahu nama asid sulfurik cikgu. Betul ke cikgu? Betul. Okey. Ni cikgu nak tunjuklah contoh-contoh. Cikgu. Okey. Okey, yang pertama asid nitrik. Kau pernah dengar tak asid nitrik ni? Pernah. Pernah kan? Pernah tengok. Okey, asid nitrik ni dia buat bom. Kalau bom orang buat tu dia menggunakan asid nitrik lah. Kalau kamu nak tahu sebenarnya. Okey,
Yang kedua, kita ada asid hidroklorik. Asid hidroklorik ni, dia famous kan sebenarnya. Maksudnya macam selalu kita macam sebut asid hidroklorik kalau kaum maksum amal kan. Okey, kegunaan asid hidroklorik ni adalah untuk membersihkan permukaan logam sebelum penyaduran dalam industri. Okey. Yang ketiga, asid sulfurik yang Najmi sebut tadi kan. Asid sulfurik ni dia buat apa Najmi? Kamu tahu tak dia buat apa asid sulfurik ni? Tak tahu cikgu, bateri boleh? Bateri. Salah cikgu Bateri salah Najmi. Selalunya asid sulfurik ni dia buat baja. Baja-baja semua tu faham cikgu, baja. Sulfur cikgu kan? Sulfur tu dia membuat baja. Okey, yang keempat kita ada asid fosforik. Asid fosforik ni dia buat air Coca-Cola. Tapi kebanyakan asid yang digunakan ni, kalau misalnya asid fosforik ni dia tak guna banyak pun sebenarnya. Tak guna macam, tak adalah macam kuat sangat asid, dia guna asid lemah je lah dia guna selalunya. Sikit je lah. Okey. Dalam 4%, 5% je. Tak adalah yang banyak sangat. Okey. Kita akan belajar pula mengenai sifat fizik asid. Okey. Apa yang kamu tahu sifat fizik asid ni? Kan kata dah belajar masa tingkatan 2. Ni kita masak. Cikgu, masak. Dia boleh hakis juga. Boleh menghakis lagi. Apa lagi kamu tahu? Dia nilai pH dia rendah daripada mengayah. 7. Tukar Kiranya kertas nilai litmus Dia paper. solat cikgu, salah. Apa? Apa Najmi kamu cakap? Cikgu tak dengar. Ni cikgu mengkonduksikan elektrik. Betul. Mengkonduksikan elektrik. Boleh mengalihkan arus elektrik. Lepas tu kamu kena ingat tau. Kalau untuk asid, dia perubahan kertas litmus biru lembap ke merah. Biru ke merah. Nanti cikgu akan ajar kamu macam mana nak ingat untuk kertas litmus ni. Cikgu ada akronim dia. Nanti cikgu ajar kamu tau. Okey. Asid ni dia bertindak balas dengan logam untuk membebaskan gas hidrogen. H+ tu kan tadi. Menghasilkan ion hidrogen kan. Okey. Kita akan masuk peranan air dalam menunjukkan keasidan. Okey, cikgu nak kamu betul-betul fokus kau untuk yang ni. Okey, untuk ni, asid ni dia menunjukkan sifat keasidannya dengan kehadiran air. Kalau tak ada air, dia boleh menunjukkan tak keasidan dia? Tak boleh. Tak boleh. Ingat dia kena ada air baru dia boleh menunjukkan keasidannya. Okey. Dalam keadaan kering, asid etanoik glasial wujud dalam molekul dan tiada ion bergerak bebas sebab dia tak ada air. Okey. Kalau dalam keadaan kering, dia tak boleh mengalihkan arus elektrik. Dia bukan elektrolit. Okey, dalam air pula, molekul asid etanoik menghasilkan ion hidrogen yang bergerak bebas. Okey. Cikgu ada satu contoh ni. Kita ada hidrogen hidroksida. Hidrogen klorida. Hidrogen klorida sini kita akan ada. Okey. Kamu boleh tengok sini Sekejap okey. Ni. Hidrogen klorida ni kita ada HCl. Okey, HCl klorid ni kita ada ni kan. HCl ni kita ada, okey. Dia kalau dia mengion okey, HCl ni dia akan berpecah tau untuk menghasilkan H+ dengan Cl- kalau dalam air ni tengok dia. Tengok.
dia pecahkan antara H plus dengan Cl minus. Okey, hidrogen klorid dalam air membentuk asid hidroklorik dan ion menghasilkan ion plus dan bergerak bebas. Ini kalau yang ni pula dia boleh mengalirkan arus elektrik dan ini adalah elektrolit. Kenapa ni dipanggil elektrolit? Kerana dia mengion dalam air. Kiranya asid ni dia akan menunjukkan sifat dia kalau dalam air. Kalau tak ada air, dia tak tunjuk. Dia tak tunjuk sifat keasidannya. Okey. Yang kedua, alkali. Alkali ni kamu pernah dengar tak? Pernah. Pernah. Pernah cikgu, pernah. Pernah. Alkali ni selalunya kita buat apa yang dengan alkali ni? Basuh Gosok baju. gigi cikgu, gosok gigi tu. Masuk gigi. Ubat gigi tu. Ya, ubat gigi cikgu. Okey, betul. Ubat gigi. Okey. Kalau alkali pula, bahan kimia yang mengion dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida. Kalau asid, dia menghasilkan apa? Ilhami? Ion hidrogen. Ion hidrogen. Okey, terima kasih Ilhami, betul. Okey, dia alkali dengan asid ni dia sama je. Dia memang kena ada air baru boleh tunjuk sifat dia. Kalau tiada air, dia tak boleh tunjuk sifat dia. Kamu kena ingat tu. Okey. Okey, di sini kita ada contoh alkali. Yang pertama, amonia. Pernah dengar tak amonia? Amonia ni selalunya kita buat apa dengan amonia? Dai rambut. Dai rambut. Kamu pernah ke dai rambut Ilhami? Tak pernah cikgu. Baja cikgu, baja. Baja. Betul tu Najmi, baja. Dai rambut pun betul Cikgu, juga. Ilhami guna amonia untuk dai rambut. Rambut dia warna perang. Okey, yang kedua kita ada natrium hidroksida, NaOH. NaOH ni kita buat sabun. Sabun yang kamu guna untuk mandi tu, betul lah. Dia menggunakan natrium hidroksida lah untuk membuat tu. Okey, yang ketiga kita ada kalium hidroksida, KOH. KOH ni lah membuat buat ubat gigi macam Najmi cakap tadi. Najmi cakap ubat gigi kan? Alkali ni kan? Okey. Tapi cikgu, saya guna ubat gigi sapi. Apa Najmi? Saya guna ubat gigi sapi cikgu. Oh, tak apa. Semua ubat gigi pun memang guna kalium hidroksida. Ni contoh lah cikgu ambil. Sebab cikgu... Okey, boleh. Cikgu guna Colgate selalunya. Okey. Yang keempat adalah magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida ni buat ni. Antasid kalsium. Kamu tahu tak antasid kalsium ni apa? Ubat ni. Ni ubat tau. Tak tahu. Tak pernah beli ke ubat ni? Ubat apa Tak ni, pernah cikgu? kot cikgu. Tak pernah. Nama Ni apa tu tak nampak. tak nampak ke? Sekejap saya flip. Sekejap. Tums antasid kalsium. Tak pernah lah cikgu. Tak pernah. Okey, ni ubat ni. Ubat ni digunakan kalau misalnya kita sakit perut. Kalau macam kita apa ni? Ni selalunya ubat ni digunakan kalau gastrik lah. Orang gastrik selalunya makan ubat ni lah. Ubat ni kalau kita gastrik kan, kita ada asid kan dalam perut. Lepas tu kita makan ubat ni. Ubat ni kan alkali. Kalau alkali tambah asid dia dapat neutralkan balik perut kita. Macam tu. Faham cikgu. Okey. Okey, sifat-sifat fizik untuk alkali. Apa sifat fizik untuk alkali ni? Okey, cepat. Pahit cikgu, pahit. Pahit, betul lagi? Dia pun hakis juga. Dia hakis juga, betul. Okey, yang tak ketiga tahu dah. tak. Nilai pH dia tinggi daripada 7. Kiranya 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tu nilai pH dia lah. Okey, yang keempat, kertas limus merah. Perubahan kertas limus merah lembab ke biru. Kalau asid tadi? Apa asid tadi? Kertas Biru limus ke merah, ke cikgu. merah. Merah. Alkali merah ke biru. Okey. Dia boleh, dia sama juga alkali ni. Dia boleh mengalihkan arus elektrik. Alkali ni, dia licin tau. Kenapa cikgu cakap dia licin? Sebab kebanyakan kegunaan alkali ni dia macam licin. Macam sabun, ubat gigi pun licin kan? Kalau baja, kalau kamu pegang lama-lama pun dia macam cair kan? Dia boleh jadi licin juga. Macam tu. Okey. Okey, ni akronim. Untuk cikgu ada akronim ni. Akronim ni untuk kamu ingat perubahan kertas limus. Okey. Contoh, yang ni untuk asid. Okey, kalau untuk asid ni, kamu tengok di sini Kamu ingat je sambal ni? Kamu ingat sambal? Okey. Sambal. Okey, kalau B kita bawa ni kamu tengok ni anak panah ni. Kalau untuk asid, kamu kena ingat sambal B ke M. Okey. B ni biru, M ni merah. A adalah asid, S masam. Boleh tak ingat? B Boleh cikgu. Okey, A tu asid masam. Kalau untuk alkali, dia terbalik tau. Dia M ke B. Merah ke biru. Merah ke biru. Al alkali. Okey. Senang tak nak ingat? Senang Senang kan? Senang. Okey. Okey, apa pula yang dimaksudkan dengan base? Base ni adalah bahan yang bertindak balas dengan asid untuk menghasilkan garam dan air. Okey, base ni contoh-contoh base yang ada dalam air. Contoh-contohnya adalah hidroksida logam dengan oksida logam. Yang ni contoh-contoh. Cikgu tak nak baca, kamu boleh baca di sini semua ni Contoh-contoh hidroksida logam dengan oksida logam yang tidak larut di dalam air. Okey. Satu yang kamu kena ingat Okey, satu yang kena kamu ingat. Semua alkali ialah base, tetapi bukan semua base merupakan alkali kerana kebanyakan base tidak larut dalam air. Okey, kamu kena ingat. Semua alkali, kalau alkali, semua base. Tapi tak semua base adalah alkali kerana kebanyakan base ni tidak larut dalam air. Faham tak Ilhami? Kamu faham tak apakah yang dimaksudkan ni? Faham cikgu, maksudnya base, tapi base tu bukan semua alkali. Betul Ilhami. Air je. Betul tu Ilhami. Okey. Kita masuk pula peranan air dalam menunjukkan kealkalian. Alkali ni dia menunjukkan sifat kealkalinya dengan kehadiran air. Kalau misalnya dalam keadaan kering, natrium hidroksida wujud dalam molekul dan tiada ion bergerak bebas. Kalau tiada ion bergerak bebas, tiada pengaliran arus elektrik dan bukan elektrolit. Dia sama je macam asid sebenarnya. Alkali dengan asid ni dia sama je. Dia akan menunjukkan sifatnya kalau dengan kehadiran air. Okey, di sini kita ada NaOH, natrium hidroksida. Okey, kamu boleh tengok di sini. Okey, kita masukkan NaOH dalam air. Dia akan natrium ni dia akan berpecah kepada Na+ dengan OH-. Okey, OH- ni dia menghasilkan. Okey. Tengok dalam air, natrium hidroksida atau amonium menghasilkan ion OH- dan bergerak bebas. Kalau dia bergerak bebas, dia boleh mengalihkan arus elektrik. Dan ini adalah sebagai elektrolit. Okey. Okey.
Ilhami, kamu faham ke apa yang cikgu ajar hari ni? Faham? Boleh cikgu, boleh faham. Okey. Okey, cikgu ada sedikit aktiviti untuk menguji kamu semua. Kita akan buat quizzes, tapi quizzes ni, soalan quizzes ni, cikgu dah bagi masa selama 3 hari untuk kamu siapkan soalan quizzes ni. Kamu jangan lupa tulis nama penuh kamu dan nama kelas kamu ya. Untuk cikgu record berapa markah kamu. Ni adalah kod. Nanti kod ni cikgu akan hantar dalam grup WhatsApp. Kiranya ini sebagai homework kamu ya. Kita tak akan buat untuk hari ni sebab bukan masa. Okey cikgu. Nanti cikgu akan hantar kod ni dalam grup WhatsApp tau. Okey. Okey, untuk refleksi. Siapa nak bagi refleksi? Apa yang kita belajar hari ni? Apa yang kamu dapat hari ni? Saya. Siapa volunteer? Saya. Okey, Ilhami. Apa yang kamu belajar hari ni, Ilhami? Apa yang saya belajar hari ni ialah maksud asid dan base. Lepas tu kegunaan dia macam jadi baja. Lepas tu sifat-sifat dia macam menghakis, menukarkan kertas litmus merah ke biru. Biru ke merah. Lepas tu alkali pun sama juga. Saya belajar maksud, lepas tu sifat-sifat dengan kegunaan dia. Lepas tu saya belajar perbezaan base dengan alkali. Okey, terima kasih Ilhami. Najmi, kamu boleh tak bagi refleksi? Apa yang kamu dapat hari ni? Apa yang kamu belajar hari ni? Boleh tak kongsi? Okey, apa yang kamu mula-mula kita tengok video yang cikgu tunjuk berkenaan dengan kertas litmus, asid dan sebagainya. Lepas tu cikgu terangkan apa itu maksud asid yang mengayon dalam air menghasilkan ion hidrogen. Lepas tu cikgu, yang paling saya suka cikgu tu, sambal nasi lemak tu. Saya paling suka yang tu cikgu. Sebab senang nak ingat. Senang kan nak ingat kan? Kalau kamu terlupa, kamu suka. Perkataan sambal tu. Mungkin saya boleh jawab nanti kuis tu. Ya cikgu. Okey, terima kasih Najmi. Okey, Sama-sama cikgu. Untuk refleksi, kita akan guna parking lot. Parking lot ni selalunya kita guna dalam kelas kan? Ingat tak? Ke kamu dah lupa parking dalam kelas tu? Dah lupa cikgu. Kopi-kopi. Dah lupa cikgu. Duduk parking lot kita dekat depan tu, selalu kamu tulis kan? Sini sama juga. Cikgu akan gunakan Google Docs. Google Docs ni kamu tulis je. Cikgu dah sediakan Google Docs untuk kamu. Kamu tulis je apa kelemahan daripada kelas online kita ni, apa yang kamu nak tambah baik daripada kelas online. Maksudnya macam nak game lagi, nak macam nak tak suruh macam banyakkan aktiviti ke, tak nak macam cikgu mengajar je kamu. Mungkin kalau mengajar je mungkin kamu akan mengantuk ke macam mana. Kamu boleh je komen semua dalam Google Docs ni, nanti cikgu akan baca. Okey, link Google Docs ni cikgu akan hantar dalam grup WhatsApp sekali dengan QR code ni. Boleh je kamu scan QR code ni untuk komen dalam Google Docs ni ya. Nanti cikgu akan baca semua komen-komen kamu semua. Okey. Okey, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kerana hadir kelas pada hari ini. Okey, kalau ada apa-apa pertanyaan boleh je WhatsApp cikgu ataupun email cikgu. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh je terus je WhatsApp cikgu ya. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa pula pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye cikgu cantik.